Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua. So, hari ini cikgu minta maaf, cikgu tak dapat nak buat kelas online dekat Google Meet. So, cikgu akan sediakan bahan mengajar pada hari ini dan juga semoga kamu dapat faham dengan apa yang cikgu cuba sampaikan, okey? So, hari ini kita akan teruskan dengan pengajaran kita tapi di bawah tajuk yang sama iaitu tajuk amalan keselamatan. Di mana pada kelas sebelum ni cikgu dah ajar kamu mengenai simbol dan tanda keselamatan kan. So, cikgu harap kamu masih ingat lagi semua simbol-simbol tersebut dan juga maksud warna-warna pada tanda keselamatan tersebut. Okay? So, hari ni kita akan teruskan dengan tetapan cikgu, iaitu pada hari ini cikgu menetapkan standard kandungan 1.1 amalan keselamatan, standard pembelajaran 1.1.3 mengaplikasikan langkah-langkah yang perlu diambil sekiranya berlaku kemalangan di bengkel, dan 1.1.4 membincangkan amalan keselamatan di bengkel dan ada dua kategori iaitu kebersihan bengkel dan juga penyelenggaraan peralatan. Dan juga standard prestasi cikgu fokuskan kepada tahap pengusahaan 3 iaitu menunjukkan cara dan langkah-langkah yang perlu diambil semasa berlakunya kemalangan. Maksudnya di sini kamu kena capai standard prestasi ini di mana kamu boleh menunjukkan cara-cara langkah yang perlu diambil semasa berlakunya kemalangan. Okey. Seterusnya. Okey, sepanjang cikgu mengajar ini, kamu boleh juga rujuk buku teks yang telah disediakan, yang telah kamu ada. Tak kisahlah dalam bentuk digital ataupun fizikal. So, kamu boleh rujuklah muka surat 9 hingga 11. Okey? Okey, let's go. Okey, sebelum cikgu pergi dengan lebih mendalam, jom kita tengok video yang telah cikgu sediakan. Kita play. Okey, itu saja videonya. Okey, soalan cikgu pada kamu. Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu lihat karakter tu buat? Apa yang budak lelaki tu buat? Ya, betul. Dia bermain dengan elektrik. Yang mana bila kamu bermain dengan elektrik, kamu akan terkena renjatan elektrik. Bila kamu dah terkena renjatan elektrik, kamu akan sakit. Okay? Bila kamu dah sakit, kamu kena pergi ke hospital lah. So, point dia dekat situ, bila kamu mengabaikan keselamatan, kamu akan ditimpa kemalangan. Okay? Faham Bila kamu mengabaikan keselamatan, kamu akan ditimpa kemalangan yang akan memudaratkan kamu, yang membuatkan kamu jadi sakit. Jadi, untuk mengatasi masalah tersebut, cikgu akan ajar kamu langkah-langkah yang perlu diambil jika berlaku kemalangan dan juga amalan keselamatan bengkel. Okey, cikgu akan ajar kamu bila berlakunya kemalangan, apakah tindakan yang perlu kamu ambil. Okay, let's go. Sebelum tu, cikgu akan terangkan apa sebab berlakunya kemalangan ni. So, kemalangan ni berlaku adalah disebabkan kita tidak mengikuti peraturan dan cuai ketika menggunakan alat dan bahan. Peraturan dah ada, tapi kita tak ikut. Jadi, akibatnya kita akan ditimpa kemalangan. Sebab tu dah cikgu cakap pada kelas sebelum ni. Kita perlu patuh dengan tanda keselamatan yang ada di sekeliling kita. Jangan sesekali kita langgar. Kalau kita langgar, maksudnya kita akan ditimpa kemalangan. Okey. Kemalangan ini juga boleh terjadi di bengkel seperti luka terkena benda tajam, lecuran, akibat terkena benda panas dan terkena renjatan elektrik
atau berlakunya kebakaran. Kebakaran ni, kebakaran bengkel lah yang terkena renjatan elektrik ni. Macam yang kamu tengok video tadi, terkena renjatan elektrik. So, ini adalah contoh-contoh kemalangan yang apa orang cakap yang boleh terjadi di bengkel. Jadi kamu kena berhati-hati. Seterusnya, okey, apakah langkah yang perlu diambil jika berlaku kemalangan? Okey, bila dah berlaku kemalangan, apa yang perlu kamu buat? Diri kamu ni, apa yang kamu perlu buat? Okey, cikgu ada contoh. Okey, ini adalah contoh pertama kemalangan jika berlaku di bengkel, iaitu merawat luka melecah. Maksudnya kemalangan ini adalah luka melecah di mana bila luka melecah ni, bila pembukaan kulit kamu akan menjadi merah kemerahan dan melepuh. Jadi, bila terjadinya melecah ini, apa yang perlu kamu buat? Jadi langkah pertama, kamu siram kawasan yang melecur di bawah aliran air. Supaya apa? Supaya nanti kita nak biarkan dia jadi sejuk. Okey, tak terus jadi panas. Okey, yang kedua, kita sapukan krim atau lotion yang sesuai untuk merawat lecuran. Ini untuk memulihkan lagi dia punya kesan sakit itu, mengurangkan rasa sakit itu. Okey. Dan yang ketiga adalah berjumpa dengan pegawai perubatan dengan kadar segera. Kenapa kita pun apa-apa terjadi sekalipun, kita kena rujuk doktor. Sebab apa? Mereka lebih arif dengan sakit-sakit ni. Kalau kita rawat dengan sendiri, dikuatiri nanti dia akan jadi lebih teruk. Bila luka ni dia tak diuruskan dengan betul, nanti dia akan jadi nanah dan akan sakitlah kamu nanti. So, kena rujuk pegawai perubatan. Okey? Okey, seterusnya. Ini adalah macam kes tadi, terkena rejatan elektrik. Bila kamu tengok kawan-kawan kamu terkena rejatan elektrik, macam mana kamu nak tolong? Okey, cikgu nak tanya kamu sekarang ni. Kalau kamu tengok gambar tu, gambar pertama tu, apakah langkah yang pertama kamu perlu ambil? Ya, betul. Langkah yang pertama, jangan sentuh mangsa. Sebab apa? Sebab badan kita ni boleh mengalihkan elektrik. Kalau kawan kamu dah kena renjatan elektrik, lepas tu kamu pergi sentuh pula dia, kamu juga akan terkena renjatan elektrik. Jadi, kalau kamu nak selamatkan kawan kamu, tapi kamu pun terkena. Jadi, dua-dua orang pun tak selamat. So, langkah yang kedua apa dia? Kalau kamu tengok daripada gambar tu, langkah kedua ni apa? Ya, betul. Alihkan mangsa daripada punca renjatan menggunakan bahan penebat. Bahan penebat ni bermaksud bahan yang tidak mengalirkan elektrik seperti getah. Getah, kayu. Okey, dua bahan ni. Getah dan kayu yang tak boleh mengalirkan elektrik. Jadi, bila kamu menggunakan benda yang tidak mengalirkan elektrik, jadi kamu terselamatlah. So, elektrik tu tak boleh pindah daripada badan kawan kamu ke kamu. Jadi, kamu boleh menyelamatkan kawan kamu itu daripada terkena renjatan elektrik. Okey, yang ketiga tu, apa kamu rasa-rasa? Ya, iaitu rehatkan masa di tempat yang selesa dan dapatkan bantuan. Okey, kalau tak ada cikgu yang berdekatan dengan situ, kamu rehatkan dulu kawan kamu tu dan cepat-cepat pergi minta bantuan. Minta bantuan guru-guru yang ada. Okey, jangan kamu biar je kawan kamu. Tak boleh. Jadi kamu kena dapatkan bantuan. Nanti cikgu tahulah apa yang perlu dibuat. Cikgu akan call ambulans dan bawa kawan kamu itu ke hospital untuk mendapat rawatan. Okey? Faham Yang pertama, cikgu ulang lagi sekali, jangan sentuh mangsa. Kalau kamu sentuh terus, kamu pun akan terkena renjatan elektrik. Yang kedua, kalau kamu nak tolong, kamu pastikan menggunakan alatan yang tidak mengalirkan elektrik.
Iaitu macam cikgu cakap tadi, getah dan juga kayu. Okey, kalau macam dalam gambar ni, cikgu tu menggunakan tali pinggang. Tali pinggang dia getah. Okey, so selamatlah untuk menyelamatkan kawan kamu. Yang ketiga iaitu rehatkan mangsa di tempat yang selesa. Jangan tempat yang terlalu sesak. Bila dah jadi berlaku kemalangan ni, ramai-ramai orang selalu berkumpul kan. Okey, elakkan tempat-tempat yang sesak. Pastikan kawan kamu tu berada di kawasan yang lapang bagi dia dapat hirup udara. So dan cepat dapatkan bantuan. Okey, dapatkan bantuan tu pergi call cikgu. Cari cikgu dan laporkan apa yang terjadi. Okey. Seterusnya, ya, kebakaran. Kebakaran. Yang kita selalu tengok macam bomba datang sekolah kan. Aktiviti yang kamu selalu buat tu kan. Yang ada cuba guna alat pemadam api. Tapi tak bermakna kamu boleh main pemadam api, okey? So, kamu guna pemadam api ni bila berlaku kebakaran. Okey, macam mana nak guna alat pemadam api ni? Iaitu menggunakan formula PASS. PASS, iaitu P bermaksud pull, cabutkan pin, cabutkan pin. Okey, A itu apa? A itu aim, halakan nozzle ke pangkal kepada api, halakan nozzle ke api. Ya, S yang pertama, squeeze, tekan twin di belakang tu, bagi dia punya semburan tu keluar. Yang S yang terakhir ialah sweep, layangkan nozzle ke kiri dan ke kanan, bagi semua dasar api tu terkena. Bila kalau kamu halakan ke atas, dia takkan terpadam lah. Dia kena halakan ke bawah, kiri dan ke kanan, barulah dia boleh memadamkan api. Mudah saja kan? Okey. Seterusnya, ini yang kamu selalu lupa dan tak ambil tahu, iaitu pelan laluan kecemasan bengkel. Selalunya kat bengkel mesti ada pelan ni. Okey, anak panah tu yang kamu tengok kat sini Anak panah tu menunjukkan membawa maksud petunjuk dekat mana yang kamu perlu lalu. Kawasan laluan mana yang kamu perlu ikut. Okey, nampak tak pintu keluar dia? Kamu bergerak daripada tengah ke belakang dan terus keluar. Okey, jangan sesuka hati keluar, takut nanti kamu akan uh, berlanggar dengan kawan kamu lah, berebut-rebut lah. So, tenangkan fikiran, kamu ikut je pelan laluan kecemasan ni, insya-Allah kamu akan selamat. Okey? Seterusnya, okey, kita masuk kepada amalan keselamatan bengkel. Mudah saja amalan keselamatan bengkel ni ada dua, iaitu susun atur dan kebersihan bengkel. Okey, kita tengok gambar yang cikgu sediakan tu, nampak tak? Memang bengkel dia sangat kemas, sangat cantik. Bukan apa? So, nanti bila kamu masuk ke dalam bengkel, kamu pun akan rasa selesa dan juga selamat. Sebab apa? Sebab semuanya teratur, taklah bersepah. So, tak adalah tiba-tiba di atas meja tu ada gergaji lah. Bila dah ada gergaji, peralatan-peralatan yang tidak disimpan, jadi kamu pun bila nak letak buku pun kadang-kadang terkena. So, berlakunya kemalangan di situ. Jadi, selepas ini kamu dah boleh datang ke sekolah kan? Dah boleh masuk ke bengkel. InsyaAllah kalau kamu boleh dah masuk ke bengkel, kamu akan pastikan bila dah guna bengkel tu, kamu susun balik kerusi, susun balik peralatan dan pastikan kebersihan bengkel itu terjaga. Barulah kamu boleh keluar, okey? Yang kedua ialah penyimpanan dan alatan, penyelenggaraan alatan, okey? Kita tengok kat situ, nampak kemas kan? Dia disusun dengan rapi, gergaji digantung dengan elok, pembutas skru, sesiku L, kikir, semua diletakkan di tempatnya yang sepatutnya. Jadi,
Bukan saja kita tengok pun nampak kemas dan dia juga orang kata apa, selamat. Okey, sebab semuanya tersusun di tempat yang memang sepatutnya disimpan peralatan. Okey. Janganlah kamu nanti bila dah boleh buat projek kayu ke, contoh, boleh buat projek kayu nanti, bila dah lepas guna kamu biar je atas meja tu, tak simpan balik di tempat asalnya. Tak boleh lah. So nanti bukan disebabkan tindakan kamu tadi, kamu pun membuatkan orang lain ditimpa kemalangan. Okey? Pentingnya susun balik alatan di tempat yang betul. Okey. Kenapa pentingnya pelanggan alatan ni? So, yang pertama, ia memastikan alatan tahan lebih lama. So, bila penyelenggaraan ni, bila kita melakukan penyelenggaraan alatan, so alatan tu dia akan kekal lama, dia tidak akan rosak. Contohnya rosak tu dari segi dia jadi berkarat, lepas tu dia tak boleh berfungsi. Yang kedua ialah selamat digunakan. Tak adalah nanti kamu guna gergaji yang tumpul, nanti bila ni tak gergaji dengan betul, kamu terkena tangan kamu. Okey? Yang ketiga ialah sentiasa berada dalam keadaan yang baik. Tak adalah nanti bila kamu guna je kamu dapat alatan yang rosak. So, bila selenggaraan dilakukan, dia akan sentiasa berada dalam keadaan yang baik. Yang terakhir, yang nombor 4 ialah memastikan alatan boleh digunakan dengan optimal. Maksudnya optimal ni dia punya apa orang kata? Dia boleh digunakan dengan semaksimal yang mungkin. Okey? Okey, ini adalah bahan yang diperlukan untuk menyelenggara alatan. Alatan tu macam sisiko M, macam cikgu cakap tadi, sisiko M, pemutih skru, gergaji. Okey, yang pertama ialah sabun dan cecair pencuci digunakan untuk membersih perkakas dan alatan tangan yang mana kamu lepas buat kerja-kerja yang melibatkan kayu, sebut-sebut kayu tu, kamu yang perlu basuh ke, kamu mengecat ke, okey, alatan yang pengecat tu kamu kena basuh menggunakan sabun, okey. Yang kedua ialah kertas las digunakan untuk membersihkan karat. Kertas las itu digosok pada permukaan perkakas dan alatan tangan yang berkarat sebelum dicat. Selalunya alatan yang berkarat ini adalah gergaji, sesiku L, yang benda yang melibatkan besi. Okey? Bila melibatkan besi ni dia akan jadi berkarat teman-teman. So nak buang karat itu kita gunakan kertas las ataupun apa? Ya, kertas pasir. Okey, yang terakhir ialah tiner petrol atau minyak tanah digunakan untuk menanggalkan kesencat. Ini selalunya cikgu yang akan buatlah. So, cikgu yang akan gunakan bahan-bahan inilah untuk buang kesencat yang mana yang dah terkena cat tu. Alatan mana yang terkena cat tu, yang cara mudahnya adalah menggunakan tiner petrol atau minyak tanah ni lah. So, okey. Okey, ini adalah contoh lah. Kamu boleh rujuk buku teks. Lebih jelas lah dalam buku teks. Cikgu ambil yang gunting, iaitu yang pertama ialah bersihkan kotoran dengan reja, kain atau berus yang sesuai. Bagi buang kotor-kotoran yang melekat pada gunting tu dan titiskan minyak bagi dia senang untuk bergerak. Okey, kan tengah tu ada penyambung kan gunting. So kita titiskan minyak dekat tengah tu bagi dia senang untuk bergerak lah. Okey, yang kedua ialah papan kekunci. Bersihkan habuk dan kotoran dengan berus atau penyedut habuk kecil. Jangan bila kita tengok atas keyboard tu dia ada celah-celahan yang kita susah sangat nak lap kan. So kita gunakan alat pembersih penyedut habuk ni. Dan lepas kita dah sedut habuk, kita lap papan kunci menggunakan kain lembut yang lembap bagi dia betul-betul bersih. Barulah kita boleh guna dalam keadaan yang lebih selesa. Kita tengok pun bersih, kita pun jadi gembira untuk gunakan alatan tersebut. Okey. Okey, sekian terima kasih daripada cikgu. Itu sahaja buat masa ini. Jadi, selepas ini cikgu akan teruskan dengan memberi aktiviti kepada kamu. Cikgu harap
kamu dapat buat aktiviti yang mudah saja yang cikgu buat, cikgu bagi, sediakan. So, itu saja daripada cikgu hari ini. Kemudian hari, cikgu akan jumpa kamu di sekolah. Jadi, tolong jaga diri dan buat apa aktiviti yang cikgu sediakan. Okey, sekian. Terima kasih. Bye-bye.